Topik pertama yang akan saya bentangkan ialah latar belakang diri, keluarga dan pendidikan Al-Farabi. Latar belakang diri Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Urza Al-Farabi. Beliau sangat dikenali dengan nama Al-Farabi atau Al-Farabius dan Al-Nasr dalam bahasa Latin. Dalam hal ini, nama Al-Farabi itu diambil sempena nama kota Farab. Beliau lahir di antara tahun 870 Masihi iaitu 257 Hijrah dan tahun 874 Masihi iaitu 260 Hijrah semasa pemerintahan kerajaan Samaniyah. Beliau berasal dari Transonia di wilayah Wasij di Turki dan beliau berketurunan Turki. Berdasarkan maklumat tambahan, beliau dikatakan tidak menulis tentang riwayat hidupnya seperti tokoh falsafah yang lain. Beliau meninggal dunia di Damsyik dalam bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan 950 Masihi di usia 80 tahun. Latar belakang keluarga Al-Farabi. Al-Farabi berasal dari keluarga yang mempunyai taraf sosial yang tinggi dan ternama melalui nama datuknya Tarkan yang bermaksud pegawai tertinggi tentera dalam bahasa Turki. Selain itu, ibu bapa Al-Farabi masing-masing berketurunan Turki dan Persia. Bapa beliau merupakan seorang tentera kerajaan semasa zaman pemerintahan kerajaan Samaniyah, manakala pekerjaan ibu beliau tidak diketahui dengan jelas. Latar belakang pendidikan Al-Farabi. Al-Farabi mendapat pendidikan awal dari guru-guru bersendirian di rumah guru tersebut atau di masjid di Wasij. Sejak kecil lagi, beliau telah mempelajari pelbagai ilmu. Antara ilmu asas yang dipelajari oleh beliau dalam bidang agama ialah tafsir Al-Quran, fiqh, hadis dan sebagainya. Selain itu, beliau juga menguasai pelbagai jenis bahasa, antaranya bahasa Syria, bahasa Arab, bahasa Greek dan lain-lain bahasa. Untuk bahasa Arab, beliau mempelajari bahasa Arab itu dari Ali Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sari. Di samping itu, beliau banyak mengumpul, menterjemah dan membahas karya penulisan Aristotle dengan lebih mendalam. Dalam pada itu, sepanjang hayat Al-Farabi, beliau telah menguasai pelbagai bidang dalam keagamaan seperti ilmu nahu, tafsir, hadis, fiqh dan sebagainya. Beliau juga mahir dalam bidang falsafah, logik, ilmu lingkungan, ilmu militer dan muzik. Beliau juga pernah menulis mengenai politik tak tatkala berlaku kekacauan dan kestabilan politik pada zaman itu. Hasil ilmu yang dipelajari beliau adalah dari sumbangan para guru beliau yang telah banyak mengajar beliau selama ini. Dalam hal ini, beliau mempunyai ramai guru, namun gurunya yang terkenal ialah Ibnu Haylan dan Ibnu Yunus, yang kedua-duanya mahir dalam bidang falsafah dan logik. Sungguh pun begitu, Al-Farabi juga dikenali sebagai guru kepada Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan ramai lagi ahli falsafah Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahaskan mengenai karya-karya yang telah dituliskan oleh Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan seorang ahli falsafah yang mahir dalam pelbagai ilmu. Ini menyebabkan dia mempunyai pelbagai jenis buku yang sangat banyak. Dan setiap buku membincangkan mengenai ilmu-ilmu yang berbeza. Oleh itu saya memilih 4 buku, akan memfokuskan kepada 4 buku yang saya rasa agak pentinglah untuk kita tahu mengenai Al-Farabi. Yang pertama ialah Kitab Al-Muziqqa. Buku ini menceritakan tentang filosofi atau falsafah dan teori apa itu muzik. Al-Farabi mengkaji komponen-komponen muzik beserta ritma dan melodi dia serta harmoni untuk mencari apakah kesan dia kepada emosi dan psikologi. Selain itu ialah buku yang kedua adalah buku Al-Mila, Kitab Al-Mila, mana yang mengkajikan ataupun mengeksplorasikan sifat sebuah agama dan tugas dia dalam sebuah masyarakat. Al-Farabi juga menceritakan pelbagai jenis agama dalam itu dan juga menceritakan sejarah mereka dan bagaimana mereka terbentuk dalam bumi lah. Selain itu, yang ketiga ialah Kitab Al-Masail fi Al-Ulum. Buku ini menceritakan pelbagai jenis bidang ilmu, termasuklah logik, fizik, metafizik, matematik, etik dan politik. Di mana Al-Farabi mengkaji hubungan setiap bidang-bidang ilmu ini dan apakah kesan mereka antara satu sama lain.
Yang terakhir ialah kitab Al-Madinah Al-Fadilah. Kitab Al-Madinah Al-Fadilah ini merupakan karya Al-Farabi yang paling terkenal. Itu menceritakan tentang kota atau negara utama yang membahaskan tentang pencapaian kebahagiaan dari pencapaian pembinaan sebuah kota yang ideal. Al-Farabi membayangkan sebuah negara kota yang ideal dalam karya ini, dan dia menggariskan strukturnya, peranan pemerintah, dan nilai-nilai yang diperlukan bagi warganya untuk mencapai masyarakat yang harmoni dan adil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Putra bin Muhammad Zubairi. Sekarang saya akan menerangkan tentang kemahiran dan kepakaran yang dimiliki oleh Al-Farabi. Terdapat beberapa kemahiran dan kepakaran yang dimiliki oleh Al-Farabi, antaranya ialah dari segi logik, psikologi, metafizik, fizik dan kosmologi. Kemahiran dan kepakaran dari segi fizik. Beliau berfikir tentang kewujudan ruang yang kosong dalam bukunya On Vacuum. Beliau berpendapat isi padu udara boleh mengembang untuk mengisi ruang yang ada. Beliau bercadang bahawa konsep vacuum yang sempurna adalah tidak jelas. Logik. Diberi gelaran sebagai tokoh dalam ilmu logik. Beliau membuat kaedah-kaedah umum berdasarkan ahli-ahli ilmu logik yang lain, dan berdasarkan kaedah-kaedah inilah dikeluarkan kesimpulan mengenai sesuatu perkara dengan menggunakan dalil-dalil dan bukti-bukti. Metafizik. Beliau percaya ia berkait di dalam dan dari dirinya sendiri, dan juga berkait dengan Tuhan, di mana Tuhan mempunyai prinsip kewujudan mutlak. Seterusnya, kosmologi. Beliau melihat alam semesta ialah bulatan berpusat yang terdiri daripada Zuhal, Mushtari, Marikh, Matahari, Zuhrah, Utarik dan terakhir adalah bulan. Dan dari segi psikologi, beliau menekankan tentang imajinasi jiwa. Beliau berpendapat imajinasi melangkaui bentuk yang masuk akal dan berkait dengan perangai, emosi, keinginan dan juga benda yang tidak dapat difahami. Sebagai contoh, seseorang mengaitkan tentang kejahatan dan kegelapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq bin Hayul Izwan, dan sekarang saya akan menerangkan mengenai pemikiran dan idea Al-Farabi dari segi politik dan negara. Tujuan saya bercakap mengenai pemikiran Al-Farabi dari segi politik dan negara adalah kerana politik merupakan salah satu aktiviti manusia yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bagi Al-Farabi, politik berperanan sebagai etika dan keinginan yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Pemikiran politik Al-Farabi banyak dapat pengaruh dari ahli falsafah barat, iaitu Plato dan Aristotle. Ia terkait erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Al-Farabi berpendapat bahawa politik harus didasari dengan usaha konsep bersama dari manusia untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Ini kerana politik harus didasari dengan fikiran dan tindakan peribadi yang suci. Poin yang seterusnya, hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Hal ini kerana politik terbentuk hasil dari pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmoni dalam sesebuah negara. Ini kerana semua aktiviti manusia harus dijuari dengan ajaran agama. Dan poin yang terakhir, suatu kota sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan. Ini dikaitkan dengan penubuhan organisasi di mana setiap organisasi saling berhubungan antara satu sama lain bagi mencapai tujuan bersama, iaitu sebuah kebahagiaan dalam negara. Dan slide seterusnya merupakan konsep politik Al-Farabi. Konsep politik Al-Farabi terbahagi kepada dua, iaitu negara utama Al-Madinah Al-Fadilah dan bukan negara utama Mahaddah Al-Madinah Al-Fadilah. Untuk negara utama, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat. Ala Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menyebut bahawa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat kerana manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan yang ingin mereka capai. Beliau menggambarkan sesuatu kota sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan. Dan untuk bukan negara utama, Al-Farabi berpendapat bahawa negara
Bukan negara utama merupakan negara yang tidak mempunyai struktur dalam pentadbiran. Negara ini juga tidak mampu untuk memberi kebahagiaan dan keselesaan kepada umatnya. Dan poin seterusnya merupakan kategori negara-negara tidak baik menurut Al-Farabi. Yang pertama, Al-Madinah Al-Jahiliyah, iaitu negara bodoh. Yang kedua, Al-Madinah Al-Fasikah, negara fasik. Yang ketiga, Al-Madinah Al-Mubaddilah, negara menyeleweng. Dan yang keempat, Al-Madinah Al-Darlah, negara sesat. Negara bodoh merupakan negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan dan tidak pernah memikirkan kebahagiaan. Fasik, negara fasik merupakan negara yang prinsipnya menganut ideologi negara baik tetapi menolak untuk berbuat demikian. Negara menyeleweng merupakan negara yang pada awalnya mempunyai fikiran sama dengan penduduk negara utama, namun keadaan mereka berganti apabila zaman berubah sehingga negara mereka mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, negara sesat. Negara sesat merupakan negara yang diliputi kesesatan, penipuan dan kesombongan. Penduduk negara ini mempunyai pemikiran yang salah tentang Tuhan. Itu sahaja daripada saya dan saya akan memberi kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk menentangkan seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menyatakan tentang sumbangan yang telah diberikan oleh Al-Farabi. Al-Farabi memberikan banyak sumbangan dalam pelbagai bidang seperti logik, matematik, psikologi, muzik, falsafah, sains dan juga sosiologi. Baiklah, saya akan menyatakan beberapa sumbangan yang diberikan oleh Farabi dalam aspek muzik, sains, sosiologi dan logik. Baiklah, dalam aspek muzik, Al-Farabi telah mereka alat muzik iaitu rehab dan kanun. Selain itu juga, Al-Farabi telah mengarang buku ilmu muzik dan menulis tentang irama dan nada daripada muzik Arab di dalam kitab Al-Muziki Al-Kabir. Bagi aspek sains pula, Al-Farabi telah menulis tentang kepentingan pengubatan menggunakan kesan muzik kepada jiwa manusia. Selain itu, Al-Farabi juga telah menghasilkan karya tentang jantung lebih penting berbanding otak. Baiklah, bagi sumbangan yang ketiga dalam aspek sosiologi pula adalah Al-Farabi telah menghasilkan karya yang berkaitan tentang kepentingan perpaduan antara masyarakat di dalam karya Ara Al-Madinah Al-Fadilah. Dan yang keempat adalah sumbangan dalam aspek logik, iaitu Al-Farabi telah menterjemah karya Aristotle. Dan akhir sekali, Al-Farabi telah membuat kajian tentang logik. Dan logik itu terbahagi kepada dua, iaitu idea dan bukti. Idea datangnya daripada fikiran itu sendiri dan bukti adalah berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.